Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada anak-anak murid Cikgu SK Rantau Panjang Kelang, terutamanya kepada pelajar-pelajar tahun 5 Dahlia dan juga 5 Seroja yang belajar sejarah dengan Cikgu Fatin. Okey, baik, hari ini Cikgu akan meneruskan sesi pembelajaran kita. Okey, walaupun kita bercuti, duduk di rumah 2 minggu kan, kita tetap kena belajar. Dalam masa yang sama, kita duduk diam-diam kat rumah. Okey, sentiasa jaga penjarakan fizikal sekiranya kamu perlu untuk keluar beli barang ke dan sebagainya. Cuci tangan dan jangan lupa kita jaga kita lah. Okey, semoga pandemik COVID-19 ini terus lenyap daripada bumi Malaysia dan juga seluruh dunia. Okey, baik. Hari ini, sebelum cikgu meneruskan sesi pembelajaran, sila keluarkan buku teks kamu. Buku teks sejarah tahun 5. Kita akan belajar melalui buku teks lah. Alright. Kamu boleh pause video ni. Untuk kamu ambil buku teks dan sebagainya. Jadi, untuk hari ini, cikgu akan sambung untuk kelas 5 Dahlia dan juga 5 Seroja. Cikgu akan sambung topik yang di Pertuan Agong. Jadi sila buka muka surat 87 dan 88 lah. So, hari ini, cikgu akan masuk subtopik pada muka surat 87 dan 88. Jadi selepas video ni, lepas cikgu dah habis ajar, cikgu minta untuk kamu jawab soalan dan cikgu akan bagi link. Sila tekan link yang disediakan. Tapi sebelum kamu tekan link tu, kamu perlu habiskan melihat video ini terlebih dahulu. Alright. Muka surat 87. Adat dijunjung, istiadat disanjung. Cikgu dah terangkan kepada kamu semua. Malaysia, kita ada ketua negara. Kita berlindung di bawah yang di Pertuan Agong. Dan yang di Pertuan Agong merupakan ketua negara kita. Contoh sekarang ni, yang di Pertuan Agong kita adalah Sultan daripada negeri Pahang. Jadi muka surat 87. Kamu buka dulu. Sila buka buku teks kamu, muka surat 87. Kita lihat. Di muka surat 87, istiadat pertabalan. Kalau kamu lihat di kaca-kaca televisyen, setiap kali ada pertabalan yang di Pertuan Agong, bila kamu lihat di kaca televisyen, sangat formal, sangat berprotokol dan sangat beristiadat. Dengan Permaisuri Agungnya memakai pakaian permaisuri, dengan kita punya sultannya memakai pakaian yang sebagai yang di Pertuan Agong, ada tengkoloknya, ada crownnya dan sebagainya. Dan setiap daripada pakaian yang dipakai itu melambangkan maksud-maksud yang tertentu. Yang pertama, antara istiadat pertabalan, yang pertama adalah yang di Pertuan Agong melafazkan sumpah memegang jawatan. Jika kamu lihat pada buku teks muka surat 87, gambar yang pertama, pada waktu itu yang di Pertuan Agong melafazkan sumpah memegang jawatan. Yang kedua, gambar ni adalah sewaktu Sultan Kedah menjadi kita punya yang di Pertuan Agong pada muka surat 87. Yang kedua, yang di Pertuan Agong menandatangani surat sumpah memegang jawatan. Sangat berprotokol dan seharusnya ada perjanjian lah. Apakah tugas dan tanggungjawab sebagai yang di Pertuan Agong. Jika kamu lihat gambar yang ketiga, yang di Pertuan Agong menyerahkan surat sumpah pelantikan kepada Perdana Menteri. Dan yang keempat, yang di Pertuan Agong mengucuk keris sebagai tanda menerima amanah sebagai ketua utama negara. Jadi ini adalah antara istiadat pertabalan utama sewaktu kita nak menabalkan yang di Pertuan Agong itu.
Jadi, sebagai rakyat Malaysia, sebagai warga negara Malaysia, kita perlu untuk menghormati institusi Yang di-Pertuan Agong, sebab Yang di-Pertuan Agong bukan sahaja sebagai ketua negara kita, tetapi bertindak sebagai ketua agama Islam di negara kita. Hal ehwal Islam, adat istiadat dan sebagainya lah. Okey, seterusnya awak buka muka surat 88. Dekat sini baru kita masuk kepada bidang kuasa Yang di-Pertuan Agong. Okey, so apakah bidang kuasa Yang di-Pertuan Agong sebenarnya? Okey, tengok gambar yang pertama. Antara bidang kuasanya adalah Yang di-Pertuan Agong merupakan ketua agama Islam bagi negeri-negeri yang tidak mempunyai raja. Cikgu dah banyak kali terangkan dalam kelas. Okey, di Malaysia kita ada 14 buah negeri dan ada beberapa buah negeri yang tidak mempunyai raja dan sultan seperti Sabah, Sarawak, Pulau Pinang, Melaka dan juga wilayah Persekutuan. Okey, itu adalah antara negeri-negeri yang tidak ada raja atau sultan. Jadi, Yang di-Pertuan Agong akan menjadi ketua agama Islam bagi negeri-negeri itu. Okey, macam Selangor kita ada sultan. Jadi sultan kita telah akan bertindak sebagai ketua agama Islam bagi negeri kita. Okey, yang kedua, Yang di-Pertuan Agong melantik Perdana Menteri dan anggota kabinet. Okey, anggota kabinet tu adalah menteri-menteri lah. Okey, jadi siapa yang bertanggungjawab melantik Perdana Menteri di negara kita? Yang di-Pertuan Agong. Ya, dia ada hak untuk melantik Perdana Menteri. Okey, contoh baru-baru ni ataupun pada bulan 2 hari itu kan, sewaktu Tun Dr. Mahathir Mohamad meletakkan jawatan. Okey, jadi pelantikan Tan Sri Muhyiddin Yassin, Perdana Menteri kita yang ke-8 itu adalah atas lantikan daripada Yang di-Pertuan Agong. Jadi Yang di-Pertuan Agong ada kuasa yang besar untuk melantik Perdana Menteri. Okey, yang ketiga, memanggil, membuka, menangguhkan dan membubarkan parlimen. Okey, jadi Yang di-Pertuan Agong ada kuasa untuk memanggil parlimen bersidang. Okey, membuka parlimen. So dalam parlimen tu kita akan membincangkan tentang isu-isu rakyat, masalah-masalah yang dihadapi oleh rakyat, macam mana cara nak selesaikan. Dalam parlimen itu yang bersidang adalah ahli-ahli parlimen, Perdana Menteri dan juga yang tertinggi adalah Yang di-Pertuan Agong. Yang keempat, Yang di-Pertuan Agong berkuasa untuk melantik Yang di-Pertua Negeri lah. Contoh Yang di-Pertua Negeri ni ada di negeri-negeri yang tidak ada raja atau sultan. Okey, contoh Sabah, Sarawak, Pulau Pinang, Melaka. Okey, itu adalah antara negeri-negeri yang tidak ada raja atau sultan. Okey, muka surat 89. Bidang kuasa yang kelima adalah Yang di-Pertuan Agong merupakan pemerintah tertinggi Angkatan Tentera Malaysia. So ATM, tentera-tentera laut, darat, udara, yang tertingginya adalah Yang di-Pertuan Agong. Okey, so mereka bekerja atas nama Yang di-Pertuan Agong. Kita perlu mematuhi, bertanggungjawab atas segala amanat ataupun tanggungjawab yang diberikan. Seterusnya, yang kelima. Okey, yang keenam, mentauliahkan duta-duta negara. So duta negara ni adalah mereka yang diberi tanggungjawab oleh kerajaan, oleh Yang di-Pertuan Agong untuk pergi ke luar negara menjadi wakil negara di sana. Contoh kalau dekat dunia ni kita ada banyak negara kan. Okey, so ada duta negara yang akan dihantar ke Filipina, ke Thailand, ke Vietnam, ke Singapura, ke United States of America, ke United Kingdom, ke New Zealand, ke Australia, ke Palestin dan sebagainya. So siapa yang mentauliahkan duta-duta negara ni? Yang di-Pertuan Agong. Okey, seterusnya yang ketujuh, mengurniakan darjah kebesaran negara. So pingat-pingat, pangkat-pangkat, okey, semua tu dikurniakan oleh Yang di-Pertuan Agong. Dan juga menerima duta-duta dari luar negara. Okey, sekiranya ada duta yang datang ke negara kita untuk membuat lawatan dan sebagainya, so Yang di-Pertuan Agong akan sambut. So itu adalah antara senarai bidang kuasa Yang di-Pertuan Agong. Okey,
Jadi yang di Pertuan Agong ni memang merupakan kita punya ketua utama negara. So kita ada Perdana Menteri dan Menteri-Menteri kan. Di atas Perdana Menteri tu adalah yang di Pertuan Agong. So sebagai umat Islam, okay, sebagai orang Melayu dan sebagai warga negara Malaysia, kita berlindung di bawah payung yang di Pertuan Agong. Sebab tu tajuk kita hari ini yang di Pertuan Agong, tonggak utama pemerintahan negara. Okay, cikgu harap kamu dapat sesuatu. Okay, jadi selepas video ni, cikgu dah pun send link kepada kamu dan cikgu harap kamu tonton video ni sampai habis. Kamu habiskan video ni dan selepas itu kamu tekan link yang cikgu bagi dan jawab soalan-soalan tersebut. Itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih kerana mendengar dan terima kasih kerana hadir ke kelas pada hari ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, #kita jaga kita.